Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar para jemaah sekalian di Masjid Kasim? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita telah pun melepasi separuh daripada bulan Ramadan. Semoga segala ibadah kita pada hari-hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan kita di kalangan orang-orang yang beramal insya-Allah. Para jemaah sekalian, saya ingin kongsikan cerita berkenaan tentang Luqman bersama anaknya. Cerita ini dikisahkan oleh Ali bin Ibrahim Ayyashukhri yang telah meriwayatkan, berkata Musa bin Ismail Al-Jabali telah meriwayatkan kepada kami, Hafs bin Sulaiman telah meriwayatkan kepada kami daripada Aun bin Abi Shaddad daripada Hasan, berkata Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesuatu amalan itu tidak dapat dilakukan melainkan dengan yakin, dan sesiapa yang lemah keyakinannya maka lemahlah amalannya. Ibn Abi Dunya menambah, dan Luqman memberitahu anaknya lagi, jika syaitan datang kepadamu melalui perasaan syak dan ragu-ragu, maka tewaskanlah ia dengan perasaan yakin dan benar. Dan jika ia datang melalui perasaan malas dan marah, maka tewaskanlah ia dengan mengingati kubur dan hari kiamat. Dan jika ia datang melalui rasa keinginan dan ketakutan, maka beritahulah kepadanya bahawa sesungguhnya dunia ini berpisah dan ditinggalkan. Apa maksud daripada kisah Luqman ceritakan kepada anaknya ini ialah ia menginspirasikan kita untuk senantiasa meningkatkan ilmu dan kefahaman terhadap agama supaya kita dapat melakukan amal ibadah dengan penuh keyakinan dan tahu kaedah menyempurnakan ibadah apabila diuji dengan masalah keraguan. Apabila keyakinan kita terganggu kerana perasaan ragu-ragu yang ditimbulkan oleh syaitan di dalam hati kita, maka Islam mengajar kita untuk membuang perasaan ragu-ragu tersebut dan memilih perkara yang diyakini oleh perasaan. Hal ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud, tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu, iaitu dengan cara mengambil perkara yang tidak meragukan kamu. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan secara jelas cara untuk keluar daripada masalah keraguan. Sabda Nabi SAW bermaksud, jika salah seorang daripada kamu ragu-ragu dalam solatnya sehingga dia tidak tahu adakah dia telah bersembahyang sebanyak 3 ataupun 4 rakaat, maka dia perlu menghilangkan perasaan ragu-ragu tersebut dan menghitung rakaat itu berdasarkan keyakinan dia. Maka contohnya apabila dia solat kan antara 3 ke 4, apabila dia rasa antara 3 ke 4, dia terus meletakkan keyakinan 3. Jangan banyak tanya, kenapa 3? Kenapa tak 4? Jangan. Kerana kita perlu menghilangkan rasa ragu-ragu untuk mencapai keyakinan. Tengah-tengah solat, tiba-tiba terfikir, rasa tadi macam 3, tapi apa salah macam 4? Terus letakkan ketetapan 3. Bermaksud sekarang ni kita berada pada rakaat ketiga. Walhal mungkin sebenarnya telah berada pada rakaat keempat. Kena letakkan keyakinan. Sebab apa? Ragu-ragu itu merupakan permainan syaitan. Sama juga dengan kita sekarang ni kan, ragu-ragulah semalam dah niat ke belum kan. Kalau masih lagi sebelum masuk subuh, dah ragu-ragu dah niat ke belum, terus niat. Semalam dah ke belum? Biasa solat tarawih kat masjid nanti ada sebutkan taqidu ala saum, tapi ini dekat rumah buat sendiri, ada ke tidak? Jangan ada ke tidak, terus buat. Tapi kalau katakan selepas
terbit fajar, kan, selepas subuh baru terfikir, tadi ada niat ke tidak, kan? Ketika itu terus letakkan ketetapan ada. Sebab apa? Kan, kalau tak ada, kenapa pergi bangun sahur? Dan ataupun letakkan sekarang ni Ramadan mana ada tak ada puasa, mesti ada puasa. Maka ketetapan itu telah meletakkan keyakinan. Jangan pula fikir rasa hari ini tak boleh berpuasa lah. Kerana apa? Kerana lupa niat. Itu merupakan alasan yang sangat-sangat lapuk dan sangat-sangat tidak boleh diterima. Dan kerana apa? Keyakinan itu perlu diletakkan. Maka apabila kita mempunyai keyakinan, kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan penuh semangat, kan? Buangkan ragu-ragu, kerana ragu-ragu merupakan mainan syaitan. Maka daripada situ kita dapat melihat bahawa bagaimana orang yang walaupun tidak mempunyai kekuatan, kuasa, harta dan sebagainya, tetapi memiliki keyakinan yang besar, kan, untuk meneruskan kehidupan. Kerana apa? Mereka merasakan cukuplah keyakinan itu sebagai satu kekayaan di dunia, kan? Kerana kita inginkan kekayaan di akhirat yang berpanjangan. Maka Imam Ibn Abi Dunya meletakkan satu tajuk dengan diberikan gelaran kafa bil yakin ghina, kan, cukuplah keyakinan itu sebagai satu kekayaan. Kenapa dia keluarkan ayat ni? Kerana dia mendapat hadis ataupun asar daripada Harun bin Abdullah Al-Hammal telah meriwayatkan daripada As-Sayyar, daripada Ja'far bin Sulaiman, daripada Yunus, dan telah berkata daripada Ammar bin Yasir mengatakan Nabi SAW meriwayatkan kepadanya dengan berkata, cukuplah kematian itu menjadi satu peringatan, dan cukuplah keyakinan itu menjadi satu kekayaan, dan cukuplah dengan ibadah itu menjadi satu kesibukan. Ada 3 perkara yang disebutkan. Cukuplah kematian menjadi satu peringatan, dan cukuplah keyakinan menjadi satu kekayaan, dan cukuplah ibadah menjadi satu kesibukan. Asar ini menginspirasikan kita para jemaah untuk menjadi orang yang bijak supaya dapat berjaya mengharungi ujian kehidupan di dunia dan selamat kita di akhirat kelak, insya-Allah. Mungkinkah kita tertanya-tanya, dalam dunia ini siapakah manusia yang paling pintar? Soalan ini juga pernah keluar daripada mulut seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan jawapan. Lalu Nabi Muhammad SAW memberitahu, orang yang bijak ialah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk menghadapi hari selepas kematian. Orang yang bijak ialah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk menghadapi hari selepas kematian. Apabila kita berbicara tentang kematian para jemaah, manusia ini akan terbagi kepada 2 kumpulan. Yang pertama, manusia yang tidak mengambil ikhtibar daripada berita tentang kematian. Jika boleh, mereka tidak mahu mendengar berita tentang kematian langsung. Mereka sanggup menghabiskan masa, tenaga, wang demi memastikan umur mereka panjang. Inilah golongan yang tenggelam dalam kenikmatan dunia. Mereka sangat takutkan kematian kerana terlalu cintakan dunia. Kadang-kadang bukan apa, ada sebahagian kita ini apabila melihat umur, kan, saya selalu ceritakan bahawa umur kita ni dia tak panjang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita ambil lah contoh umur baginda SAW yang wafat pada umur 63 tahun. Maka itulah kita letakkan jangkaan kita. Memang kita tidak dapat jangkakan kematian, tapi itulah perangkaan kita. Maka apabila sampai pada usia 60, kan, kita pun berkata mungkin kita berbaki 3 tahun lagi. Jika Allah SWT memberikan lebih sampai umur 70, maka Allah SWT memberikan nikmat kehidupan kepada kita, kan, untuk kita teruskan beramal. Tapi jika Allah SWT menarik umur kita awal sebelum 63, maka di situ Allah SWT telah memberikan kita nikmat kerehatan daripada ujian di dunia ini. Kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Apabila kita telah capai kepada tahap kematian, ujian itu tidak ada lagi pada kita. Maka daripada situ kita lihat ada sebahagian daripada kita mengambil berbagai ubat apa sahaja, dan bila ditanya kenapa untuk melakukan perkara ini, ada sebahagian daripada mereka menjawab untuk meneruskan hidup, kan, seolah-olah kematian itu tidak hadir.
ataupun ada yang melakukan kemungkaran, ada yang melakukan kezaliman, seolah-olah bahawa kematian itu tidak ada. Maka di sini diberikan peringatan kepada kita. Pertama, iaitu golongan yang mementingkan kepada dunia, yang mana mereka tidak mau mengambil iktibar daripada berita tentang kematian. Apabila kita dengar baru-baru ini seorang ulama yang kita kenal di Singapura, malah di seluruh Nusantara ini kan, tentang pemergiannya pada hari Jumaat. Apakah iktibar yang kita ambil kan pada hari Jumaat, pada bulan Ramadan kan? Kita menjadi cemburu ataupun kita menjadi takut kan, janganlah aku mati, janganlah aku mati. Mati itu pasti. Sama ada kita cemburu, ya Allah, Allah Ta'ala telah ambil dia pada bulan Ramadan. Sebab itu di antara doa sebelum ni pernah saya kongsikan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa itu dilafazkan oleh para ulama sebenarnya kan. Kerana apa? Kerana mereka ingin sampaikan dalam bulan Ramadan, jika Allah SWT nak tarik nyawa mereka, tariklah di dalam bulan Ramadan. Berkatilah bulan Sya'ban, tapi sampaikanlah mereka ke dalam bulan Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala nak tarik, Allah Ta'ala tariklah. Sampai macam gitu. Kerana apa? Mereka yang dimuliakan bagi mereka yang meninggal di dalam bulan Ramadan. Mereka ingin untuk meninggal dalam bulan Ramadan. Jadi lihat bagaimana persiapan kematian kita dan bagaimana persiapan kematian mereka. Golongan yang kedua pula, manusia menjadikan berita kematian sebagai satu peringatan kepadanya kerana bimbangkan nasibnya semasa berada di alam barzakh kelak. Apabila mendengar berita kematian, talqin bukan kepada yang mati. Talqin sebenarnya untuk memberikan peringatan kepada yang hidup. Golongan ini menjadikan berita kematian sebagai sebab untuk senantiasa bertaubat, menjauhkan diri daripada melakukan maksiat dan sentiasa melakukan amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mendengar kematian saudara mara kita, adik-beradik kita, kita lihat sekeliling rakan-rakan kita. Pada usia kita sebegini, kita lihat ada di antara rakan kita yang telah pergi. Mungkin terdetik dalam hati kita, ya Allah, mungkin selepas ini aku, kerana ramai rakan-rakan aku telah pun pergi meninggalkan bumi ini. Ataupun di antara adik-beradik, kita anak yang sulung di dalam adik-beradik, tetapi di bawah kita ni ramai adik-adik kita yang telah pergi. Maka terdetik dalam hati, ya Allah, Allah telah ambil adik-adik aku. Bila saatnya aku akan diambil nyawanya? Nampak? Jadi dia menginsafi kematian tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memperlipat gandakan amalan. Dalam masa sama juga, mereka ini tidak meninggalkan urusan dunia, kerana mereka faham bahawa dunia ini merupakan ladang untuk bercocok tanam, untuk mempersiapkan bekalan menuju negeri abadi. Inilah golongan pintar sebenar yang diisyaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan ini, para jemaah sekalian, manusia biasa pasti akan menjadikan harta dan tahta sebagai kayu ukur dan simbol kejayaan. Namun, perkara yang tidak berlaku kepada manusia yang pintar. Kenapa, para jemaah? Jika kaya harta dan tahta itu menjadi kayu ukur manusia yang berjaya, maka Fir'aun dan Qarunlah ikon kejayaan. Betul tak? Namun keadaan tidak sebegitu. Pengakhiran mereka bukanlah kejayaan, sebaliknya sesuatu yang menggerikan. Macam mana kita lihat cerita tentang Fir'aun dan juga Qarun yang akhirnya diperosok ke dalam bumi, perut bumi dengan simbol kemegahan yang mereka bangga-banggakan. Akhirnya mereka mati dalam keadaan yang hina. Apabila kita mengamati mereka-mereka yang kaya, yang sebenar-benarnya kaya, mereka tidak meletakkan harta dan kekayaan menjadi tanda kaya ukur kepada yang berjaya. Kita lihat berapa ramai orang-orang kaya billionaire yang mana kehidupan dia santai, pakaian yang simple kan, rumah yang tak perlu agam kan, cukup untuk sekadar mereka tinggal dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Mereka tidak menunjukkan kerana apa? Mereka golongan yang pintar. Mereka laburkan kepada pendidikan, mereka laburkan kepada kemasyarakatan dan sebagainya. Bagi manusia yang pintar, orang macam gini, para jemaah sekalian, terma berjaya tidak diukur dengan kekayaan harta. Sebaliknya, ia diukur dengan jiwa yang merdeka daripada penghambaan dunia, sehingga mampu tunduk patuh kepada Tuhan pemilik dunia dan akhirnya berjaya bertemu Rabbnya bersama jiwa yang sejahtera. Maka amat benarlah apa yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir tadi.
cukuplah kematian itu menjadi satu peringatan, dan cukuplah keyakinan itu menjadi satu kekayaan. Dengan beribadah ia menjadi satu kesibukan. Sibukkan diri kita dengan beribadah, khususnya di dalam bulan Ramadan, dan perbanyakkanlah. Dengan ujian yang kita lalui sekarang dalam COVID-19 ini, semoga apa yang dilakukan, apa yang telah berlaku di dalam masa ini menjadikan ia ujian yang membawa kepada pertambahan amal. Jangan jadikan dia sebagai ujian yang membebankan dan juga meresahkan. Manusia apabila dia resah, kadang-kala dia lupa akan siapa yang memberikan dia ujian. Dia merungut, kadang-kala dia terlupa siapa yang memberikan nikmat kehidupan. Maka perkara-perkara ini menjadikan peringatan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan, dan kita tahu bahawa di dunia ini merupakan tempat untuk kita bersusah payah supaya kita boleh bersenang lenang di akhirat kelak, insya-Allah. Terima kasih para jemaah. Saya titipkan doa ini supaya kita merasakan ketenangan di dalam menghadapi ujian pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallat 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, berikanlah pada kami rasa takut terhadap-Mu yang boleh menjadi penghalang di antara kami dengan maksiat kepada-Mu, dan berikanlah kami ketaatan kepada-Mu yang menyampaikan kami ke syurga-Mu melaluinya, dan berikanlah pada kami keyakinan yang memudahkan kami mengharungi segala ujian di dunia, dan berikanlah manfaat kepada kami melalui pendengaran dan penglihatan kami selagi mana Engkau hidupkan kami, dan jadikanlah ia kekal bersama kami, dan Engkau berikanlah balasan kepada sesiapa yang menzalimi kami, dan bantulah kami menentang golongan yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau timpakan musibah ke atas agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai suatu kebimbangan yang paling besar bagi kami, dan janganlah pula ia menjadi semata-mata keseluruhan pengetahuan kami, dan janganlah Engkau biarkan kami dikuasai oleh orang yang tidak mengasihi kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi berikutnya. Selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan. Stay at home, fokus ibadah, satu hari satu ilmu, insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.